Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa dhakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayhil asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pertama dan terutama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita masih lagi diberi kesempatan, diberi kekuatan, diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sama-sama pada pagi ini berkumpul dalam satu program yang dianjurkan oleh Masjid Jami' Seremban, iaitu program Ahlan wa Sahlan Ya Marhaban. Diam tak diam kita sekarang berada pada 14 Sya'ban. Betul, 14 Sya'ban. Dan pada malam esok, pada malam hari ini malam, kita sudah akan mengenjak kepada 15 Sya'ban. 15 ini merupakan pertengahan, nisfu Sya'ban. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan nisfu Sya'ban ni, Inna Allah liyutalli'u fil lailatin nisf min Sya'ban fayaghfira li jami'il khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat pada malam nisfu Sya'ban, kemudian akan mengampunkan semua makhluknya kecuali orang yang syirik dan juga orang yang bermusuhan. Pada malam ini, malam ni lah, selepas maghrib, pada malam ni, malam yang istimewa, iaitu malam nisfu Sya'ban, yang pada malam ni Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan semua dosa bagi mereka yang meminta ampun. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Di antara malam-malam yang makbul doanya, salah satunya adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi ambil kesempatan pada malam ni. Sebenarnya kita berada pada bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ni selalu kita berdoa. Mula kita berdoa pada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Kata ulama, bulan Rajab sebagai bulan untuk kita menanam, bulan Sya'ban sebagai bulan kita menyiram, bulan Ramadan sebagai bulan kita menuai. Jadi persediaan kita untuk menuju kepada bulan Ramadan adalah bermula pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, akhirnya kita akan sampai bulan Ramadan. Itu sebab kita hari ni pada bulan-bulan Sya'ban, dekat dengan bulan Ramadan, kita sudah berkira-kira, kita sudah buat countdown. Minggu ni lagi berapa hari? Lagi 14 hari, lagi 13 hari. Jadi kita tak sabar untuk menunggu kita masuk kepada bulan Ramadan. Jadi dalam menuju bulan Ramadan, di bulan Rajab, bulan Sya'ban ni adalah persediaan kita
untuk menuju kepada bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni adalah bulan untuk kita menuai pahala, yang mana pada bulan Ramadan dilipat kali gandakan semua amalan pahala. Kita mengaji, Allah lipat kali gandakan pahalanya. Kita sedekah, Allah lipat kali gandakan pahala sedekah kita. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki semua amalan kita pada Rejab, pada bulan Sya'ban, untuk kita lengkapkan amalan kita, amal buat kita pada bulan Ramadan. Tapi barang diingat walaupun bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia, bulan untuk kita mengutip segala pahala, tapi jangan kita lupakan pada bulan-bulan yang sebelum, yang kita sebut bulan Rejab, bulan Sya'ban ni. Terutama kita sekarang ni berada pada bulan Sya'ban, iaitu kerana bulan Sya'ban ni orang sering kali lupa. Rejab termasuk dalam bulan-bulan haram, dan bulan Rejab juga terdapat satu peristiwa besar, iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dan ramai di kalangan masyarakat kita mengingati, menyambut hari iaitu berlakunya ataupun peringatan berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana masjid-masjid dan surau-surau akan mengadakan majlis-majlis memperingati peristiwa Isra' wal Mi'raj tersebut. Tapi selalunya orang lupa akan Sya'ban, sedangkan bulan Sya'ban ini juga bulan yang besar, yang mana pada bulan Sya'ban ini seperti mana yang kita sebut tadi, ada malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Dan pada malam ni dianjurkan untuk kita melakukan amalan. Antara amalan yang biasa kita lakukan iaitu membaca Yasin 3 kali. Niat yang pertama, kita minta supaya dipanjangkan umur. Bukan panjang umur saja, panjang umur, dan dalam panjang umur kita itu diberi keizinan, diberi kekuatan untuk kita untuk melakukan amal ibadat. Kerana kata Nabi SAW, beruntung orang yang panjang umur, dan dalam umur yang panjang itu dia melakukan kebajikan. Rugi bagi orang yang panjang umur tetapi dia tidak memanfaatkan umur yang panjang tersebut. Yang kedua, dimurahkan rezeki. Yang kedua, dimurahkan rezeki. Minta Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki pada Yasin yang kedua. Dan yang ketiga, supaya kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Walau segala macam amalan yang kita buat, tetapi apabila kita mati dalam su'ul khatimah, maka adalah itu sia-sia belaka amalan kita yang sebelum-sebelum ni. Jadi ini 3 perkara yang selalu Yasin yang kita baca dan kita niatkan kepada. Yang pertama, Yasin yang pertama niat panjang umur, Yasin yang kedua dimurahkan rezeki, Yasin yang ketiga kita niatkan untuk kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ini malam nisfu Sya'ban. Tapi ramai di kalangan kita dia lupa. Dia Rejab, Sya'ban ni dia biasa-biasa, maka dia nak tumpu kepada Ramadan. Maka kena ingat Sya'ban juga adalah bulan yang mulia, yang mana bulan padanya terdapat nisfu Sya'ban. Yang mana pada malam nisfu Sya'ban ni kita bacakan hadis tadi, kata apa Nabi sebut pada malam nisfu Sya'ban ni Allah akan melihat makhluknya yang meminta ampun, dan apabila minta ampun Allah akan ampunkan, kecuali 2 golongan saja, iaitu golongan yang syirik dan satu lagi golongan yang bermusuhan. Dia ada masalah, dia bermusuhan dengan saudara ataupun dengan orang yang lain, maka 2 golongan ini tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tergolong dalam golongan yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Apa lagi buktinya buktinya bahawa kita perlu beramal, perbanyakkan amal pada bulan Sya'ban? Buktinya lagi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Pada satu hari Usamah bin Zaid ni tanya kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat kamu berpuasa banyak melainkan kamu berpuasa pada bulan Sya'ban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zalika syahrun yaghfulun nas. Bulan ni adalah bulan yang ramai di kalangan manusia dia sia-siakan bulan ni. Yaghfilun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan ni adalah bulan yang disia-siakan oleh manusia
yang mana bulan itu adalah bulan di antara Rejab dan Ramadan. Bulan antara Rejab dan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun. Bulan ini ialah tarfa'u fihi a'malu ila Rabbil alamin. Pada bulan ini adalah bulan yang diangkatkan amalan kepada Rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Fa uhibbu, maka Nabi kata aku suka an yurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku suka amalanku diangkat dalam ketika aku berpuasa. Maksudnya apa? Yang pertama kita faham daripada bulan ini adalah bulan yang Nabi kata, yang Nabi sabda, iaitu bulan yang diangkatkan amalan kita. Dan Nabi bagi tahu pula cara dia, amalannya dia diangkat. Maka Nabi suka amalannya diangkat dalam keadaan dia berpuasa, dalam keadaan beribadah. Maksudnya puasa ni kita sentiasa beribadah. Maka itulah disebabkan dalil ini, maka ramai yang berpegang bahawa bulan ini dianjurkan untuk kita melakukan amal yang banyak, dan juga amalan yang terutama yang selalu dilakukan ialah amalan berpuasa pada bulan Sya'ban. Kalau dulu-dulu orang faham dia ambil daripada Rejab, Sya'ban sampai tempuh kepada Ramadan. Tidak ada nas kata puasa 3 bulan secara berturut-turut, tapi tidak menjadi salah. Itu. Yang menjadi salah tidak buat apa-apa langsung, duduk nganga je di rumah. Itu. Okey, baik. Hadis yang lain pula berkenaan dengan bulan Sya'ban ni, Nabi SAW satu ketika dia bertanya kepada sahabat, "Atadaruna lima sumiya Sya'ban?" Tahukah kamu kenapa dinamakan Sya'ban? Qalu, sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul saja yang mengetahui. Qala, Nabi SAW bersabda, li'annahu yatasha'abu fihi khairan kathir. Kerana dinamakan Sya'ban ini kerana pada bulan ini terdapat cabang-cabang kebaikan yang menonjol banyaknya, padanya banyaknya kebaikan. Maksudnya bulan Sya'ban ni banyak kebaikan. Jadi ini yang dinamakan sebagai bulan Sya'ban. Jadi jangan kita lupa, walaupun kita dalam kegairahan untuk menyambut Ramadan, jangan lupa sekarang kita berada pada bulan Sya'ban, dan jangan lupa bahawa pada hari ini kita berada pada 14 Sya'ban, dan selepas maghrib ini kita sudah masuk pada 15 Sya'ban. Maka rebut peluang ini sebaik-baiknya. Peluang ni belum tentu lagi akan datang pada kita pada tahun hadapan. Itu sebabnya tadi imam pun dia baca doa, waballighna Ramadan, waballighna Ramadan, waballighna Ramadan. Sungguh-sungguh minta supaya kita sampai kepada bulan Ramadan, bulan 1000 bulan. Dan sebelum tu dia baca lagi, Allahumma barik lana fi syahr Sya'ban. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah kami pada bulan Sya'ban. Minta berkat. Berkat ni apa? Berkat ni maksudnya kita mendapat kebaikan, ataupun kita sentiasa bersama dengan keredaan, kerestuan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud berkat. Itu sebabnya kalau berkat ni ada orang tafsir sebagai buat sikit tapi mencukupi. Berkatnya duit, berkatnya gaji. Gaji kalau ikut compare, kalau kita ikut pembandingan gaji orang yang bawahan dengan orang atasan, beza jauhnya. Kadang-kadang bezanya sampai puluh-puluh ribu. Tetapi padanya ada keberkatan, maka yang bawah pun cukup, yang atas pun cukup. Kadang-kadang yang atas tak cukup, yang bawah cukup. Gaji 700-800 cukup membesarkan anak 5-6 orang. Itu maksudnya keberkatan. Sebabnya keberkatan ini membawa maksud apa? Bahagia, beruntung, bertambah atau berkembang. Itu yang ditafsirkan dari segi bahasa. Kata ulama berkenaan dengan berkat ni, barakah ni, subutul khairil ilahi fi syai'. Maksudnya keberkatan itu ialah tetapnya kebaikan ilahi di dalam sesuatu. Kita buat apa? Berkat dari segi masa. Maksudnya kekalnya kebaikan itu, kekalnya kebaikan tersebut, ataupun keberkatan itu, terdapatnya kebaikan ilahi, maksudnya Allah restu dengan yang kita buat itu, maka dia akan ada keberkatan, maka bertambah dia. Dari segi masa, semua orang diberi 24 jam, tetapi ramai yang tidak cukup.
Tahun panjang sekejap-sekejap saja sampai dah seminggu. Sekejap-sekejapnya sampai. Itu tak sempat, ini tak sempat. Tetapi apabila diberi keberkatan masa, maka cukup. Itu keberkatan masa. Cukup datang semayang di masjid, cukup untuk kekal selepas semayang ni, kekal dia untuk mendengar sedikit tazkirah, cukup dia dengan keluarga, cukup dia dengan masyarakat, cukup dia dengan untuk beribadah. Maksud Allah cukupkan 24 jam juga masa, menunjukkan bahawa di situ ada keberkatan. Duit tadi saya cerita, gaji kecil, anak ramai, tapi cukup untuk dia besarkan anak dia walaupun gajinya hanya 700-800 saja. Itu menunjukkan keberkatan. Keberkatan dari segi ilmu, faham dia, Allah beri kefahaman. Allahumma faqihhu fid din, Allah beri kefahaman dia dalam agama. Itu berkat dia dalam ilmu. Dengar sekali faham. Ada setengah orang dengar berkali-kali tak faham-faham, buat nota lagi, tengok itu lagi, tidak ada kefahaman. Ataupun faham tapi tidak ada keberkatan. Dia tahu saja, dia tahu lain dengan faham ni, tahu lain dengan faham. Maksudnya tahu, dia tahu tapi tak ada kefahaman, maksudnya dia tidak ada kekuatan untuk dia beramal. Maka di situ tidak ada keberkatan pada ilmu. Tanya saja apa saja, dia tahu semua. Sebab apa? Sifat dia memasukkan tapi dia tidak mengamalkan. Maka itu tidak ada keberkatan. Itu sebabnya kita minta berkat pada bulan Syaban ni, supaya apa? Allah bagi semua keberkatan. Ilmu berkat, rezeki berkat, masa berkat, supaya kita sempat untuk melakukan segala macam dalam bulan Syaban ni. Persediaan untuk kita menuju kepada bulan Ramadan. Sebut saja persediaan, mesti bersedialah. Apa yang ada di bulan Ramadan selalu amalannya? Bulan turunnya Quran, yang kita faham tak? Nuzul Quran, diturunkan Quran pada bulan Ramadan. Jadi apabila keberkatan pada bulan turunnya Quran, jadi kita nak memperbanyakkan membaca Al-Quran. Jadi segala macam kita mendengar kebaikan ataupun kelebihan kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ni banyak, berlipat kali ganda pahala dia. Maka kita nak tumpu baca bulan Ramadan. Jadi nak baca Quran pada bulan Ramadan mesti perlu ada kelancaran. Sebab apa? Kita nak kutip sebanyak mana mungkin pahala. Jadi nak bersedianya bila? Daripada bulan Rejab, bulan Syaban. Yang sememangnya kita kena sentiasa bersedia, tapi persediaan tu perlu bermula pada bulan Rejab, bulan Syaban, untuk kita masuk pada bulan Ramadan supaya kita boleh baca dengan lancar. Ini tidak yang setengah-setengah berlaku. Masuk bulan Ramadan baru nak buka, masuk bulan Ramadan baru nak buka. Itu pun sebab telah dimasukkan list sebagai ahli tadarus. Jadi mulalah tergagap-gagap. Jadi pun ketua kepada kumpulan tadarus tu pun tak apa, baca gagap pun tak apa, sebab gagap pun dikira sebagai pahala. Walaupun ada hadis Nabi kata walaupun kamu baca tergagap-gagap, tak boleh juga bulan tahun ni pun gagap, tahun lepas pun gagap, tahun selepas belah sana pun gagap. Jadi gagap semua tak boleh pakai. Memang ada, tetapi dia kena bersedia lah. Tahun ni gagap, tahun depan kita usaha-usaha supaya lebih lancar, lebih lancar. Janganlah sama kita. Tadarus kita umur 13, tadarus kita umur 10 tahun. Mula-mula kita belajar puasa dulu, ikut ayah, ikut Tok Wan dulu, pergi tadarus. Kita tergagap-gagap baca surah lazim. Naik umur 20, lainlah mutu dia, lainlah persembahan dia, maka kita ada kelancaran. Naik umur 30, lain mutu dia. Naik umur apa lagi? 50, lain cara bacaannya. Ada penambahan daripada kelebihan ataupun kefasihan dalam membaca Al-Quran. Itu caranya. Janganlah daripada umur 10 tahun pun gagap, 20 tahun pun gagap, 30 tahun tak boleh baca langsung sebab sibuk dengan kerja. Jangan macam tu. Jadi maksudnya apa? Nak masuk dalam bulan yang penuh keberkatan ni perlu ada persediaan. Itu yang pertama. Jadi bulan Syaban, bulan Rejab, bulan Syaban ini adalah bulan persediaan untuk kita masuk kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Kerana pada bulan Ramadan ini bulan yang terdapat padanya penuh keberkatan. Iza kana awwalun lailatin min syahr Ramadan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futtihat abwabul jannah
falam yaghlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir walillahi untuqa'u minan nar wa dhalika kullu laylah. Pada awal malam bulan Ramadan, syaitan-syaitan dan jin dibelenggu. Pintu neraka ditutup. Tidak ada satu pintu pun yang dibuka, yakni pintu neraka dibuka. Pintu syurga dibuka, tidak ada satu pun pintu syurga yang ditutup. Kemudian ada penyeru ataupun ada suara yang menyeru, ya munadi, ya wa yunadi munadi. Ada penyeru yang menyeru ataupun ada orang yang menyeru, ada suara yang menyeru, ya baghiyal khair, wahai orang yang suka membuat kebaikan, aqbil, maka datanglah, ambillah. Wa ya baghiyal syarri aqsir, wahai orang yang suka membuat keburukan, maka tahanlah diri kamu. Walillahi untuqa'u minan nar, Allah subhanahu wa ta'ala memberi pembebasan daripada neraka bagi hambanya. Wa dhalika kullu laylah, dan itu terjadi pada setiap malam. Setiap malam pada bulan Ramadan, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Maksudnya tidak ada keburukan, maksudnya tidak ada pintu untuk penyiksaan. Maka pintu syurga dibuka, dan ada suara yang menyeru, wahai orang yang suka kepada kebaikan, buatlah kebaikan. Wahai orang yang suka buat kepada kejahatan, maka tahan diri kamu. Dan setiap perkara ini, perbuatan pintu syurga ini, pintu neraka ini keadaannya pintu neraka ditutup, pintu syurga dibuka ini berlaku pada setiap malam. Maksudnya pada setiap hari pada bulan Ramadan, pintu neraka ditutup, pintu syurga dibuka. Maksudnya apa? Allah buka seluas-luasnya peluang untuk kita melakukan kebaikan. Itu sebabnya rugi barang siapa yang tidak merebut kebaikan pada bulan Ramadan, yang akan sampai tidak kurang, tidak, maksudnya kurang lebih daripada 15 hari lagi. Jadi nak masuk bulan Ramadan seperti mana saya sebut tadi, yang kita sama-sama kena ingat, persediaan mental, fizikal, bersedia. Kalau yang sebelum ni dah berapa bulan dah 10 bulan, tambah PKP lagi, makan, maka pada bulan ni kena bersedia. Bersedia untuk kita nak tahan pada bulan Ramadan ni. Sebab bulan Ramadan ni masuk-masuk mesti dia tahan makan, tahan minum. Maksudnya tidak boleh makan, tidak boleh minum pada siang hari. Maka kalau kita tidak ada persediaan, itu yang menjadi sebabnya apa? Ni, perut, gastrik dan sebagainya. Maka bulan ni lah. Dan bulan ni juga Nabi SAW banyakkan berpuasa, kerana pada bulan ini bulan yang diangkatkan amalan, dan Nabi suka amalannya diangkat dalam keadaan dia berpuasa. Itu satu kelebihan yang kita akan dapat. Yang mana kita nak masuk pada bulan Ramadan tu, bulan yang penuh dengan keberkatan. Pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, iblis, syaitan semua dibelenggu. Tapi sama je Ustaz, ada juga orang buat jahat, ada juga geng plastik hitam dan sebagainya. Itu anak didik yang memang pelajar terbaik. Maksudnya 11 bulan ni dia mengikuti kursus bersama dengan buat benda-benda jahat, sehingga kejahatan itu sebati dalam hatinya dan akhirnya dia menjadi sifat dia. Maka itu kena berhati-hatilah. Itu sebabnya kita kena buat penyucian ni sebelum masuk kepada bulan yang mulia. Bukan senang nak masuk pada bulan yang mulia ni. Jadi kalau boleh, pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun sebelum pun baik juga Ustaz, sebab tak boleh keluar ke mana. Yalah, tahun ni kita nak yang baik macam tu lah, tak banyak sangat pasal Ramadan pun kurang, berbelanja pun kurang, kira berjimat. Tapi tahun ni tak maulah pasal Ramadan tak ada, kena ada juga dah. Baju raya pun kena beli juga. Jangan pisang berbuah 2 kali.
Jadi masing-masing jaga SOP lah, insya-Allah. Doa sama-sama. Tu kita doa. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Doa sama-sama. Dalam doa qunut pun kita masuk. Allahumma adfa'annal bala wal ghala wal waba. Lagi wal mihana wal fitan. Ma zahara minha wa ma batan. An baladina hadha khassah wa min buldani ammah. Ya rabbal alamin. Setiap kita berdoa. Ni semua doa, pakai doa. Tak boleh dalam bahasa Arab, hafallah ada berapa ya. Kalau tak boleh juga dalam bahasa Melayu, ya Allah ya Tuhanku, jauhlah kami daripada bala bencana ni, wabak penyakit yang tak tahu, tiba-tiba datang COVID-19 dan sebagainya. Belum tentu lagi COVID-19 ni sekejap lagi dia main COVID-20, COVID-21. Tak mau. Maksudnya kita minta Allah. Sebab COVID itu siapa yang jadikan? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang boleh angkat? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tempat yang kita kena minta Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, macam tu kita pekat-pekat doa. Doa mesti silahul mukmin. Usaha itu kita punya pegangan. Maksudnya kita usaha dan tawakal. Itu penting. Ada setengah dia tak faham. Dia kata semua ni Allah. Allah yang angkat Allah. Ya. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah mesti ada usaha. Sebelum bertawakal mesti ada usaha. Jadi kita jaga SOP dan sebagainya, vaksin dan sebagainya, itu usaha, ikhtiar. Jadi jangan kita terlalu pandai. Sebab kita orang kita dia suka komen benda yang dia tak tahu. Dia bukan ahli, dia komen. Dia bukan doktor, dia komen. Jangan. Itu sebab Nabi kata tanya ahlinya. Kalau kamu tak tahu, tanya orang yang ahli. Kita jangan komen. Doktor tu berpuih mulut-mulut. Kita vaksin dan sebagainya. Oh, kita pula komen ini semua Yahudi, kau cucuk jadi Yahudi, habis Yahudi. Sebab kita komen benda yang tak tahu. Kita tak pernah tengok. Dia ibarat macam kita tanya orang buta lah. Ada 5 orang buta, ditanya berkenaan dengan gajah. Seorang 5 orang dia tak nampak, jadi dia akan pegang. Ada setengah pegang kat telinga, ada setengah pegang dekat belalai, ada setengah pegang dekat kaki, ada setengah pegang dekat badan dan sebagainya. Bila tanya yang pertama, bagaimana bentuk gajah? Dia kata gajah ni telinga besar. Lepas tu main seorang lagi, gajah ni bukan telinga besar, gajah ni dia lembut-lembut. Sebab apa? Belalai. Main seorang lagi, dia kata gajah ni bukan lembut-lembut, dia kerah. Dia pegang tangan kaki. Maksudnya dia tak faham. Dia tak boleh bagi penjelasan yang seterusnya, maka itu yang merosakkan. Jangan kita tergolong dalam golongan itu. Okey, baik. 15 hari lagi kita nak masuk pada bulan Ramadan. Jadi itu sebabnya kita sedang bersedia untuk menuju pada bulan Ramadan. Dalam untuk persediaan kita menuju bulan Ramadan, saya sebut apa tadi? Yang pertama, perbaiki. Maksudnya perelokkan segala amalan kita supaya kita masuk pada bulan Ramadan, kita dapat melakukan amalan dengan sebaiknya, maka amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dilipat kali gandakan sebagaimana janji Allah Subhanahu Wa Taala, dilipat gandakan ganjaran kita pada bulan Ramadan. Berlatih, nak sedekah, berlatih hari ini. Ringankan tulang untuk bersedekah. Bukan senang nak keluarkan duit daripada poket ni, bukan senang. Kalau berjaya keluarkan pun masih lagi ada sifat buka, tengok dulu. Kalau boleh kita pada hari ni berlatih siap-siap. Aci buka, aci sepitnya. Aci sepitnya. Kalau merah, merah lah. Kalau biru, biru lah. Kalau ungu, ungu. Aci sepit. Jadi saya lagi letak dalam poket ni 3 warna. Merah, oranye, apa nama tu? Ungu. Cuba tepit. Mau. Kalau tersepit yang ungu tu hati mau ikhlas. Sebab apa? Kita nak masuk pada bulan Ramadan tu gitu. Tak mau ada cik. Tak mau. Boleh. Boleh sekali kita cuba Ada tabung, cuba. Okey, baik. Seterusnya lagi bulan Ramadan, bulan yang merupakan penuh ganjaran dan yang penuh ganjaran pahala yang banyak. Tawaran ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Dasarkan kepada hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajri. Setiap amalan itu ada pahalanya, yang ditetapkan pahalanya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajri, sesungguhnya ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Dalam hadis tersebut apa? Setiap amalan anak Adam itu adalah untuk diri dia, kecuali puasa. Puasa ni untuk Allah. Allah sebut untuk Allah.
dan aku yang akan memberi ganjaran. Puasa ni bukan, dia berbeza dengan amalan yang lain, keistimewaan puasa ni. Sebab puasa ni antara hamba dengan Allah. Sembahyang boleh dilihat. Sembahyang boleh dilihat. Tadi kita sembahyang, nampak tak? Nampak sujud, rukuk. Kadang-kadang kita boleh tegur, "Oi, tak baca doa qunut." Sebab apa? Nampak perbuatan tersebut. Kalau main di sembahyang di masjid itu khusyuknya lain, sebab nampak lama, tertib. Sembahyang di rumah dalam bilik itu baju pagoda ya. Saya duduk ni lah, kadang-kadang kita pun ada laku baju pagoda. Pagoda cari ketiak. Sebab apa? Sebab amalan itu dilihat. Datang masjid lain, di rumah lain, sebab dilihat. Tapi puasa tak. Puasa tak dapat dilihat. Boleh lihat? Tak boleh. Pergi belakang minum air pahit. Zaman-zaman kecil-kecil dulu, sedapnya air pahit. Air pahit masjid. Air pahit di rumah tak apa sedap, di masjid. Sebab semayang 5 waktu, kumur sampai 10 kali. Sebab apa? Minum. Nampak tak nampak? Itu semua kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu puasa. Itu sebabnya puasa ni adalah pengawasan. Kita menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang berpuasa, dia akan bertambah takwa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa yang macam mana? Puasa yang sungguh-sungguh. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang selalu dibacakan. Ini kalau kita akan dengar lah. Dalam tazkirah kita akan dengar pada bulan Ramadan. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Supaya kamu bertakwa ni maksudnya apa? Kena melakukan perbuatan puasa tu. Puasa yang macam mana? Puasa yang sungguh-sungguh. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maksudnya orang yang berpuasa bersungguh-sungguh, dia ihtisaban, dia berhati-hati dengan puasanya. Sebab apa? Dia dengan Allah. Kalau dia melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, dia dengan Allah, maka dia berhati-hati. Minum tak boleh, makan tak boleh, tengok benda yang maksiat tak boleh, sebab dia mengurangkan pahala puasa. Maka dengan perbuatan berhati-hati dia tadi, berkira-kira dia tadi, maka dia akan mendapat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perbuatan hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya kelebihan puasa. Jadi sebagai khulasah daripada pagi ini, 30 minit saja. Saya diberi pesan 30 minit saja. Sebagai khulasah saja untuk pertama program kita, program Ahlan wa Sahlan ya Marhaban ni. Maksudnya program yang pertama kita kena ingat, sekarang kita berada pada pertengahan bulan Sya'ban. Ingat, amalan bulan Sya'ban ini adalah amalan kita dituntut untuk memperbanyakkan amalan, terutamanya kita pada malam nisfu Sya'ban, yang mana pada malam nisfu Sya'ban itu Allah akan mengampunkan dosa makhluknya sekiranya orang meminta ampun. Kecuali orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga orang yang bermusuh dengan orang lain. Maka nilai diri kita dulu. Maksudnya kalau kita ada masalah dengan kawan-kawan ataupun kita ada sedikit permasalahan dari segi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka istighfar, minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya kita dengan hubungan sesama manusia ni hendaklah kita jaga dan perbaiki. Maka insya-Allah kita minta ampun pada malam ni, insya-Allah Allah akan ampunkan. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kena ingat peringatan kita malam ni. Jangan buang masa malam ni. Jangan buang masa dengan pergi pasar malam. Jangan buang masa dengan pergi makan. Malam ni lah ada masa nak pergi makan shell out dan sebagainya. Tak ada masalah, pergilah makan. Tapi selepas kita melakukan ibadat, baca Yasin 3 kali itu yang dilakukan para ulama kita yang terdahulu, memberi contoh kepada kita. Dia memang tidak ada dalam amalan, dia tidak ada amalan khusus, tetapi dia khususkan kita buat, masyarakat kita buat baca Yasin 3 kali. Tak, baca Yasin 3 kali. Jadi timbul orang yang cakap-cakap, wah ini amalan siapa? Tidak dilakukan. Memang betul. Memang betul. Tapi kalau kita tidak buat, tidak ditunjukkan oleh orang-orang yang dahulu, orang alim yang dahulu berkenaan dengan perbuatan ni, amalan ni, maka kita akan terlalai. Itu sebabnya jangan kita petikaikan. Maka buat sajalah. Daripada kita duduk saja tengok TV dan sebagainya, buat. Sebab malam ini malam yang baik.
Okey, baik. Yang kedua, bulan Syaban ini adalah bulan untuk kita menyiram benih yang kita tanam pada bulan Rejab, iaitu persediaan kita untuk menuju kepada bulan Ramadan. Jadi kalau yang di rumahnya kurang baca Quran sebab kesibukan, maka bukan curi, adakan masa. Saya selalu orang sebut, ada setengah ustaz dia sebut, ada bukanlah ustaz, ada orang penceramah-penceramah lain dia sebut, curilah masa kita, ambillah masa. Tak, peruntukkan masa yang khas, sekurang-kurangnya 5 ke 10 minit untuk kita baca Quran. Untuk bersedia tu, kita nak baca banyak pada bulan Ramadan. Kalau bulan Syaban pun tak boleh baca, bulan Ramadan belum tentu lagi, sebab sibuk pergi beli baju raya, pergi pasar malam dan sebagainya, pergi pasar Ramadan dan sebagainya. Maka mulai hari ni, kalau ni yang amalan-amalan apa lagi? Mengaji bulan Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Maka berlatih pada bulan ni untuk kita biasakan supaya kita masuk bulan Ramadan kita dapat melakukan dengan lancar, tidak teragak-agak. Sedekahnya lancar, mengajinya lancar, apa lagi, sembahyangnya lancar, jaga malamnya lancar. Ni tarawih ni kita nak berdiri lama kan, ada siapa yang sakit-sakit lutut, berlatih siap-siap stamina kita, jaga siap-siap nak berdiri lama. Man qama, bang siapa yang mendirikan tu kena diri lama, maka bersedia siap-siap. Kalau tak boleh berdiri pun nak beli kerusi, cari kerusi siap-siap, pergi farmasi beli kerusi siap-siap yang selesa, kita nak duduk lama dan sebagainya. Sebab apa? Bulan tarawih ni bagus kita mendengar ataupun kita melakukan, maksudnya dalam tu kita berdiri lama dengan mendengar bacaan-bacaan daripada imam. Jadi kita kena bersedia dari segi tenaga dan sebagainya. Jadi kalau nak berlari, nak cari stamina pun sekarang lah, nak jogging apa sekarang. Jaga permakanan. Kita dah kena, kalau ada yang penyakit gastrik dan sebagainya, kena tengok dah rutin makan dan sebagainya. Sebab apa? Persediaan kita untuk menuju pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan yang istimewa, dan ramai para ulama doa sungguh-sungguh untuk sampai pada bulan Ramadan, nak rebut peluang tu. Kerana apa? Belum tentu lagi tahun depan kita sampai pada bulan Ramadan. Cuba renung kawan-kawan kita, cuba renung adik-beradik kita, cuba renung daripada sanak saudara kita. Adakah lagi ataupun masih sudah berkurangan saudara-saudara kita yang tahun lepas bersama-sama dengan kita membakar lemang, ataupun tahun lepas yang bersama-sama dengan kita menuju ke masjid untuk sembahyang tarawih dan sebagainya, dalam grup-grup tadarus dan sebagainya, tapi tahun ni dia sudah tidak ada. Maka kita kena rebut peluang sebelum kita sama-sama join dengan grup-grup yang sudah tiada tersebut. Sebab mati itu pasti. Saya selalu sebut mati itu pasti, tetapi ramai yang buat tak tahu, seolah-olah dia takkan mati untuk selama-lamanya. Jadi ingat, persediaan kita mesti mantap untuk kita sampai kepada bulan yang penuh dengan keberkatan ni. Wallahu alam. Saya minta maaf sekiranya saya terkasar bahasa, insya-Allah. Ya, boleh, silakan. Pasal kita nak buka puasa, sama ada di rumah ataupun di madrasah ataupun di surau mungkin. Biasanya ni kita nak buka puasa dalam rumah ke ataupun di makan nasi. Penuh ke orang, kita makan, tak cukup penuh ke orang, tak cukup. Maksud tak yang afdal ikut sunnah Nabi lah, nak rumah dulu ke atau membelasah sampai kenyang? Itu jawapan yang sudah tahu lah. Kurma lah. Nabi mulakan dengan kurma. Nabi mulakan dengan kurma dan bilangannya adalah ganjil. Kurma. Yang sebaiknya kita ikut sunnah Nabi. Sebaik-baiknya pada bulan puasa ni, seboleh-bolehnya kita nak dapat pahala, kita ikut sunnah Nabi buatlah. Jangan kurma. Kalau tak ada kurma, dengan air. Itu saja. Isu makan nasi, tak makan nasi ni, masjid sedia tak sedia ni, itu bergantung pada kita. Kadang-kadang kita pun ada sifat je, masjid sedia tapi masjid kita tak perlu habiskan sebelum maghrib. Dia bagi, mungkin dia dah bagi bekas nasi berani dan sebagainya. Pihak masjid kita tak perlu habiskan sebelum maghrib. Masjid kita ini juadah untuk berbuka. Berbukanya dia ada sediakan buah kurma, macam makan buah kurma, simpan, semayang dulu, sekali lagi makanlah. Itu bergantung pada diri sendirilah. Jadi kalau ditanya kepada saya yang mana lebih baik, penuhkan perut ataupun sunat dia kita buka dengan buah kurma lah. Tapi kalau sekali lagi kalau kita semayang teringat-ingat berani tu, bantai berani dululah. Sungguh. Sebab apabila dihidangkan makanan yang sedap, maka sekali lagi kalau kita semayang jadi tak khusyuk lagi pula. Jadi makan dulu. Ataupun sekali lagi kita dah fikir, kalau aku tak pergi ambil siap-siap, dia akan menyebabkan celaru dan sebagainya, maka ambil siap-siap, sebab kita nak mendatangkan khusyuk.
Kalau kita tengok dalam fiqh pun, kalau kita semayang di tepi hidangan yang melazatkan, maka makan dulu. Tapi ingat, maghrib ini waktu yang singkat. Jadi jawapan saya tak boleh bagi. Saya cuma bagi tahu apa. Kalau buka puasa dengan kurma, itu sunnah. Tamar, itu sunnah. Jadi semayang maghrib waktunya pendek. Dalam fiqh kata kalau dihidangkan makanan yang enak, maka jamah dulu makanan. Jadi atas ilmu tuan-tuan lah, pertimbangan tuan-tuan lah. Waktu tu nak guna macam mana? Saya tak boleh nak bagi tahu. Kalau saya bagi tahu kata makan kurma semayang, saya lagi berani tepi tu. Fatihah pun tak jumpa waladdallin. Sesat habis. Maksudnya apa? Berani. Jadi pertimbangan daripada tu. Saya cuma boleh bagi tahu Nabi buka dengan kurma. Betul tamar. Dia buka secara witrun. Maksudnya secara ganjil. Bilangan dia ganjil. Lepas tu yang kedua, waktu maghrib ni waktu yang sangat pendek, singkat. Itu sebabnya dalam hukum fiqh dia sebut apa? Disunatkan untuk pendekkan. Pendekkan apa? Bacaan-bacaan tu. Waktu maghrib ni jangan bantai surah Baqarah. Maksudnya dia waktu pendek. Maksudnya dia surah-surah yang ringkas. Dua. Yang ketiga, kalau ada makanan yang lazat, kita nak semayang menghilangkan khusyuk, maka dalam hukum fiqh kata apa? Sunat makan dulu. Ataupun makruh kalau kita semayang tapi makanan yang melazatkan. Jadi pertimbangan daripada tuan-tuan lah, ilmu tuan-tuan yang tuan-tuan dapat tu. Ulang, kalau boleh makan kurma, sabar, boleh khusyuk, silakan. Gitu Okey, baik. Tapi bau kurma, bau Syed Brady silap, imam pun dia marah ke? Itu itu wallahu alam lah. Tapi yang kita tengok, kalau alim ulama ni dia memang mengikut sunnah Nabi. Sebab ulama ni warasatul anbiya, maka dia sesungguhnya orang yang dikenali sebagai ulama ini adalah orang yang mengikuti jejak-jejak Nabi. Maka perlakuan dia waris anbiya ni, waris para nabi ni, maksudnya dia akan mengikuti sunnah-sunnah Nabi lah. Itu yang saya boleh jawab lah. Saya nak cerita teliti, saya tak tahu. Itu jawapan yang saya boleh bagi. Okey, baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa dhakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.